Di kesempatan yang sama, saya ingin mengajak keseluruhan pasukan penjawat awam untuk menerapkan budaya kerja yang baru sebagai menyemangati maksud memulih serta menambah baik kecekapan tahap perkhidmatan. Sementelahan, tidak ada maknanya sekiranya kebijakan yang kita usulkan tidak dilonjak dengan kecekapan penjawat awam. Ketangkasan mesti disemarak, khidmat bakti kepada rakyat mesti terangkat. Dana 10 bilion ringgit ditambah untuk memberi tambahan dan sistem yang lebih adil kepada semua penjawat awam. Tetapi rakyat perlu melihat peningkatan kecekapan dan pertanggungjawaban semua jabatan di semua daerah di negara kita. Dan saya puas hati kerana Ketua Suruhanjaya Negara yang memantau memberi jaminan pelaksanaan yang lebih terkesan. Kementerian Kesihatan akan melaksanakan sistem kerja baru di hospital dan klinik. Ini seperti mana selagi dengan apa yang kita sebut. Supaya allowance tugas khas panggilan dinaikkan antara RM55 kepada RM65 kepada pegawai perubatan dan pegawai pergigian mengikut bidang perkhidmatan dan jabatan tertentu. Kerajaan memperkenalkan program Apple Q di bawah kendalian Intan. 50% atau maksimum RM15,000 kepada penjawat awam yang telah berkhidmat melebihi 15 tahun. RM1.8 bilion disediakan membina, menyelenggara, membaik pulih kuartus penjawat awam, guru, doktor, anggota polis, bomba, penjara, rumah keluarga angkatan tentera. Skim pembiayaan rumah perumahan muda untuk penjawat awam, mudah memohon pembiayaan perumahan sehingga 40 tahun. Kita masih ingat serangan ganas di Balai Polis Ulu Tiram yang meragut nyawa 2 anggota polis, Allahyarham Lance Corporal Ahmad Azza Fahmi Azhar dan Allahyarham Lance Corporal Muhammad Syafiq Ahmad Said serta Sarjan Muhammad Hasif Horslan yang cedera akibat terkena tembakan. Bagi memperkasa perlindungan sosial kepada semua penjawat awam, skim ex gratia bencana kerja akan diperluas dan dipermudah. Yang hilang upaya kekal semasa dalam operasi, sehingga RM50,000 akan diberi bagi bencana kerja mulai tahun 2024. Bayaran ex gratia pukal sebanyak RM20,000 diberi tambahan kepada waris bagi kematian bencana kerja mulai 2024. Kadar allowance layanan dinaikkan RM1,500 ketimbang mulai 1 Januari 2025. Kesejahteraan para pesara dan veteran tentera tidak diabaikan. Kerajaan bersetuju supaya bantuan sara hidup berdasarkan pendapatan garis kemiskinan untuk veteran ATM tidak berpencen dinaikkan kepada RM500 sebulan. Kerajaan turut bersetuju melanjutkan bayaran penghargaan khas kepada pesara penerima pencen terbitan mulai Januari hingga Disember 2025. Keikhlasan pejabat awam mencurahkan bakti kita terima baik. Umpamanya ada contoh-contoh yang sangat positif. Cikgu Azam dari Sekolah Kebangsaan Kelang menghasilkan Kabalus Raf V atas inisiatif dan dana sendiri untuk memberikan pengalaman indah kepada anak muridnya yang OKU penglihatan menyertai acara larian bersama rakan-rakan yang lain. Ustaz Wan, guru di SK Nami, Gulau, Sik, secara kreatif menyediakan kemudahan bermain bowling di kawasan anjung sekolah untuk anak-anak murid beriadah di waktu rehat atas ikhtiar sendiri. Jangan lupa pengorbanan pasukan Malbat yang menyumbang tenaga dalam misi di Lubnan. Kita berbangga dengan pencapaian SMART pula. Jadi saya ceritakan beberapa kes di mana perkhidmatan awam, penjawat awam itu sangat membanggakan dan memenuhi harapan rakyat. Tetapi peringatan supaya jangan kita cuai kerana peningkatan gaji dan upah dengan harapan peningkatan tanggungjawab.
Kerajaan membuat penstrukturan semula gaji pejabat awam kepada sistem saraan perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Disember 2024. Ya. Ini melibatkan pelarasan gaji 15% kepada kumpulan pelaksana dan profesional, 7% kepada kumpulan pengurusan tertinggi. Pejabat awam akan memperoleh pendapatan minimum RM2,115 sebulan dan berjumlah seperti yang saya sebut RM10 bilion untuk tahun 2025, tambahan daripada gaji yang lalu. Pencen akan dilaksanakan secara berfasa berdasarkan pelarasan peratusan ke atas gaji akhir pesara, dan ini termasuklah pesara Angkatan Tentera Malaysia. Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Ini disalurkan pada bulan Februari 2025. Pada Januari bulan Disember ada kenaikan, bulan Januari ada kenaikan, bulan Februari ada bonus. Alhamdulillah. Atas keprihatinan terhadap permasalahan rakyat dan tantangan fiskal, saya amat berterima kasih kepada KSN dan KPPA atas kepimpinan mereka, barisan pengurusan tertinggi, grade utama turus yang menunjukkan teladan secara sukarela. Mereka memberi sedikit cadangan supaya sementara menerima sistem pelarasan gaji ini, tetapi mencadangkan supaya mereka sanggup melepaskan pelarasan gaji permulaan ini untuk menunjukkan kesediaan mereka menyokong langkah-langkah kerajaan. Jadi maknanya untuk turus 7% itu tidak akan diambil. Walaupun ada cadangan mereka kurang sikit, saya tambah jadi 7% kerana menteri-menteri masih potongan 20% dan Perdana Menteri masih belum ambil gaji. Jadi elok terus berikan contoh yang baik.